والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله لا شريك له. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وآخرا وظاهرا وباطنا. Alhamdulillah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesihatan pada pagi ini untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pagi ini menjadi pembuka kepada kenikmatan dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan melihat satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang ketujuh dalam himpunan 40 hadis peristiwa akhir zaman yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bagaimana kedudukan umat manusia di akhir zaman ini. Ada orang yang disebut kata akhir zaman ini ialah umat yang akan menghampiri kepada hari kiamat. Maksudnya hari kiamat ni hari yang terakhir bagi umat manusia dan seluruh alam. Namun begitu ada suatu hari pengakhiran yang kadang-kadang manusia ni lupa. Iaitulah yang disebut sebagai tempoh kepada kehancuran dunia ini disebut sebagai hari akhirat. Namun kehancuran kepada manusia itu ialah hari kematian dia. Di situlah yang manusia itu mereka melihat menunggu hari hari akhirat, sedangkan amal ibadah dalam kehidupan mereka itu tidak bertambah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka. Jadi bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat perlu diimani dengan apa? Dengan rukun iman wajib. Bahkan dalam kehidupan kita umur itu juga sebagai pengakhiran, maka itu perlu ditambah dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan membicarakan satu hadis yang disebut ataupun tajuk yang disebut sebagai golongan yang sentiasa menang. An Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Rawahul Bukhari. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa ada di kalangan umatku ini golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan mereka, sehingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala mereka sentiasa menang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali. Ya, bila sebut kata umat yang terakhir ini, kita lah. Dan daripada umat Nabi ini, Nabi Muhammad SAW, habis selepas tu tak ada dah Nabi yang akan dibangkitkan melainkan Nabi Muhammad merupakan khatamin nabiyyin, Nabi yang terakhir. Dan kitalah umat yang mengambil daripada utusnya Nabi, maka itulah pengakhiran kepada kita. Tapi kita tak tahu bila akan menjadi pengakhiran itu. Maka akhir itu ada generasi lagi yang akan datang.
Generasi yang akan datang itu generasi yang selepas kita. Kita umat Nabi kalau ikut daripada tarikh orang tahu tarikh takhwim hijri itu, pada zaman Nabi itu 1400 tahun. Itu zaman tarikh yang dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Itu yang kita sebut sebagai tarikh hijri kan. Maka habis kita generasi selepas tu selepas sahabat, tabi'in, tabi'in, atba' tabi'in sampai kita hari ini kan, maksudnya 1442. Lepas tu ada lagi generasi kita habis kuat pun dalam umur 60 je kan, tak sampai 100 tahun kan. Habis ada generasi lagi. Maka generasi ini sampai bila? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, hinggalah sampai kepada yang disebut sebagai hari yang disebut sebagai hari akhirat itu, hari kiamat itu. Maka habislah, tak ada waktu itu. Baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan memelihara kitabnya Al-Quran, dan berjanji untuk melahirkan generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah supaya golongan mukminin sentiasa wujud di permukaan bumi. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan kitabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, iaitu Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Panduan Al-Quran, kitab Al-Quran ini kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panduan inilah diambil sebagai dustur ataupun masdar yang utama dalam meletakkan hakikat bahawa umat Islam pastinya akan berjaya. Dan kalau kita tengok umat Islam ni di silah zaman yang terdahulu ni dah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kemenangan umat Islam. Cuma yang kita nampak hari ini, kita highlightkan kata umat Islam hari ini ditindas. Tak, umat Islam hari ini tidak ditindas. Cuma yang menindas umat Islam itu ialah umat yang lemah. Lemah dari segi apa? Lemah dari segi tidak berpegang teguhnya kepada ajaran Islam. Dan kalau kata Islam itu menang, ya, Islam itu menang. Pastinya orang yang menang itu apa dia? Strateginya dilakukan dengan berpegang teguh kepada ajaran Islam. Dan kalau kita tengok sebab apa di kalangan masyarakat itu lemah, tidak menghidupkan suasana-suasana yang melibatkan kepada syariat Islam. Ini timbul di kalangan golongan-golongan yang mutaakhirin ini. Bila mana syiar dan syariat Islam itu tidak ditegakkan, maka orang melihat bahawa itulah kelemahan yang ada pada umat Islam. Kalau kita mengambil jalan syiar Islam, bila ambil jalan syiar Islam, pastinya golongan-golongan kafirin, musyrikin itu tidak mampu menggugat kedudukan Islam itu sendiri. Ini bila cakap sikit tentang syariat apa syiar Islam itu, ada yang kata, oh tak boleh buat yang ni. Yang ini kira sebagai Nabi tak buat kan. Bila kata buat yang ni, kita tak menepati apa ajaran Nabi. Baik, di situlah menunjukkan kepada apa lemahnya tentang apa umat tersebut bila mana syiar itu tidak ditunjulkan kepada golongan-golongan munafikin. Sebab tu hari ini banyak dalam pertikaian umat Islam. Bagi kita umat yang menang, sentiasa menang. Daripada zaman terdahulu sampai hari ini ada Islam itu disekat, ada Islam itu dia apa? Dianaktirikan, tak ada. Cuma yang menyebabkan di kalangan yang terasa itu sebab apa? Sebab mereka tidak meninggikan syiar Islam itu sendiri. Contoh kita kata, banyaklah pertikaian yang berlaku bila sebut kata zikir. Zikir ni banyak kata kalau boleh zikir seorang-seorang, tak perlu ramai-ramai. Jadi golongan Islam nampak bahawa umat Islam ni dia dah kalah dah. Bila kita menunjukkan panji ataupun syiar Islam itu, pastinya kita akan berjaya dan kita duduk di kedudukan yang paling tinggi dalam kehidupan manusia. Itu kena jaga betul.
Syiar Islam itulah sebagai kemuncak dia. Bila syiar itu ada, maka dalam keadaan itu juga akan menjadikan manusia terarah dan kepada yang disebut sebagai syiar tersebut. Ni syiar pun tak ada kan? Bila syiar ada, setengah orang kata syiar itu ada tetapi syariat tak ada. Jadi kita tunjuk dulu syiar panji-panji Islam itu. Apa dia? Kita menghimpunkan manusia dalam keadaan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang begitu ramai, dalam keadaan kita berjamaah. Kalau kita meneliti sejarah umat Islam mulai zaman permulaan perkembangannya hingga ke hari ini, kita akan mendapati bahawa umat Islam telah teruji di sepanjang sejarah dengan ujian yang berat, betul. Dan pada zaman terdahulu yang disebut kata diuji dengan ujian yang begitu besar tu sebab apa? Sebab kita meletakkan, membangkitkan semangat dalam kehidupan umat Islam itu, sehingga waktu itu tak boleh dielakkan, terpaksalah kita melakukan peperangan pada ketika itu. Dan kalau kita tengok di zaman dulu, dan tok nenek kita berjuang dan menegakkan agama itu, kan, maksudnya dijajahi oleh golongan-golongan penjajah, maka itu terakhirnya kita apa? Kita melihat kata itulah kemenangan. Cuma kita membaca sejarah itu bahawa kita berada dalam dalam penjajahan. Kita tidak membaca bahawa itulah tokoh-tokoh yang yang telah membangunkan, memelihara daripada kemaslahatan daripada penjajah. Dan cuma kita baca ni sejarah ni, kita kata British datang, lepas tu dan kita dia anak tirikan, bukan macam tu. Kebangkitan daripada golongan-golongan agamawan pada ketika itu, di mana di tanah air kita, ialah membangkitkan kesedaran dan semangat untuk membela negara. Dan cuma kita hari ini membaca sejarah yang tidak menepati. Dan dalam rundingan apa sekalipun, bila mana umat Islam tu diserang tu bukan dia tu memanglah ideologi penjajah. Cuma bila membangkitkan di kalangan tok nenek kita zaman dulu untuk meletakkan Islam itu, maka kita dianggap kata kita dijajah. Dan sebab itu disebut kata kalaulah tok nenek kita tak berjuang zaman kemerdekaan dulu, kita hari ni pun tak ada dah. Itu semangat yang ada di kalangan tersebut. Maka semua tu bukan kata sesaja Allah Ta'ala nak beri ujian kepada kita. Ujian supaya apa? Umat yang terakhir ini melihat bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh golongan-golongan yang tertentu, yang terdahulu dalam menegakkan syiar dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok di golongan di musyrikin Makkah waktu tu, ketika Nabi Muhammad SAW berada di Makkah Al-Mukarramah, nak solat sunat di Baitullah pun tak boleh. Sebab apa? Geng-geng Abu Jahal, Abu Lahab itu memerhati. Bila mana Nabi mengambil jalan untuk berhijrah ke Madinah, maka Nabi membawa satu panji kebesaran Islam dengan menubuhkan negara Islam yang terletak di dalam piagam Madinah pada ketika itu. Maka disitulah munculnya strategi yang terbaik dalam menawan kembali kota Makkah pada ketika itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Iza jaa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Di saat disebut kata kekuatan pembukaan kota Makkah itu menunjukkan kepada kemenangan umat Islam pada ketika itu. Di saat kita ni menang apa pun, maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita ni bertasbih pada Allah Ta'ala, supaya jangan apa? Jangan kita jadikan kemenangan itu sama dengan kemenangan yang dilakukan oleh syaitan. Sebab itulah kalau kita menang ni dalam apa sekalipun, tidakkan kita dengan rasa hebat, dengan rasa kata kuat kita, maka disebut kata
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi maksudnya kalau kita berjaya macam mana keadaan sekalipun, kan, maka kita kena memperbanyakkan tasbih kepada Allah Ta'ala. Nak kata nak tunduk balik jiwa kita ni dalam keadaan kita berjuang tadi, last sekali mesti kena memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bertaubat, astaghfirullah, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Memanglah di saat kita menang waktu tu juga, takut-takut ada benda yang kita telah mengguris hak-hak, kan, ataupun dengan sengaja ataupun tidak, maka diingatkan, Allah mengingatkan kita kembali tentang kemenangan yang berlaku pada zaman Nabi itu, tentang pembukaan Makkatul Mukarramah. Maka kita juga kena bertasbih kepada Allah Ta'ala. Itu kenikmatan yang Islam bagi pada kita. Jadi golongan yang kita takut pada hari ini bukan golongan yang berada di mana? Di luar lingkungan Islam itu. Itu telahlah golongan kafirin ni jelas. Buat apa sekalipun mesti mereka tak suka pada Islam, hinggalah kita ni tunjuk, kita ni ikut kepada kemahuan mereka. Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Yang ni jelas. Buat macam mana pun mesti, cara macam mana pun mesti. Macam mana berlaku yang terakhir ini, Perdana Menteri Perancis menyokong guru yang menulis karikatur terhadap Nabi SAW. Ni biasa, ni jenis biasa lah. Cuma yang kita risau ialah apa? Yang membantutkan perjuangan dalam agama Islam itu pula golongan-golongan yang disebut sebagai golongan batiniyah, golongan yang teruk lah, yang ada dalaman tu. Apa dia? Di antara golongan munafik, golongan fasik. Ni pecahan daripada tingkatan-tingkatan puak-puak yang diadakan sebut sebagai apa? Yang ada dalam Islam tu sendiri. Dan sebab apa yang ada dalam tu? Sebab mereka ini tidak memahami hakikat yang sebenar. Sebab itu kalau Islam kita melihat dari segi secara tafsiri dia, mendalamnya, maknawi dia, Islam ni Allah Ta'ala turunkan kepada kita dengan Al-Qurannya panduan untuk kita mengambil jalan memahami makna-makna dalam Al-Quran itu dengan kita mentadabbur Al-Quran. Jadi sebab itulah nak sampai kepada generasi-generasi yang akan ada, yang akan datang ni, maka perlu kepada apa? Kepada tunjuk ajar yang disebut sebagai ilmu pengetahuan itu. Jadi kalau kita ambil generasi yang akan datang ni, generasi yang akan datang ni, kalau tidak didedahkan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan ilmu Islam ni, pastinya mereka tidak akan apa? Sampai kepada kita hari ini dalam menyebarkan. Sebab itu kalau nak didik satu masyarakat, maka bagilah pendidikan yang terbaik supaya apa? Kegemilangan Islam itu dikembalikan. Kan? Baik. Begitu pula halnya dengan pembantaian terhadap kaum muslimin ketika jatuhnya kerajaan Islam di Andalus. Kalau kita cerita banyak ni, kalau nampak kepada negatifnya, memanglah kita jatuh. Andalus kita jatuh, di Iraq kita jatuh, di mana lagi? Di Palestin hari ni kita tak boleh ambil lagi. Kan? Cuma kita tersekat di situ. Sebab apa? Sebab di saat ketika ini kehidupan manusia, khususnya umat Islam, tidak ada persatuan ataupun tidak ada insijam disebut, tidak ada kesepaduan dalam mereka. Sebab hari ini tak boleh nak ambil. Kan? Kalau umat terdahulu, cerita zaman kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah, kan, semua tu menakluki dunia 2/3 boleh pada Islam. Hari ini tak boleh. Maka hari ini juga Nabi menyebut bahawa yang tak boleh nak ambil balik kota-kota kepunyaan Islam itu sebab apa? Disebabkan ada golongan disebut sebagai golongan Ruwaibidah. Kan? Ruwaibidah ni golongan apa? Disebut kata golongan yang bodoh. Bodoh ni apa dia? Golongan yang tidak meletakkan hak, tidak mengambil amanah sebagai panduan dalam hidup mereka. Ini khususnya di kalangan golongan-golongan pemimpin. Kan? Kalau orang suruh yang ni buat, orang suruh ambil ni yang buat. Ya betul. Tapi buat itu bukan ada tujuan, hala tuju yang utama.
lain dan tidak bukan ialah sebagai periuk nasi kita kata. Sebab tu hari ni umat Islam tak boleh nak ambil balik. Boleh ambil pun dalam keadaan tarik tali. Ambil baik, saya tarik, betul begitulah. Jadi masyarakat yang disebut sebagai masyarakat yang ada kesedaran terhadap Islam itu sendiri, maka mereka nak pergi ambil, tapi mereka dibatasi dengan apa? Dengan kemampuan yang ada. Macam kita lah, kalau kata nak jihad ni boleh pergi jihad, tapi kelengkapan jihad kita tu ada tak? Kan? Ataupun kita rasa sendiri nak pergi boleh, tapi kelengkapan kemampuan kita ada juga. Diterbatasi dengan satu tembok yang akan memisahkan kita untuk membebaskan Palestin. Tapi satu hari insya-Allah Allah Taala akan membebaskan Palestin. Baik. Gerakan Zionis Yahudi dan misioneri Nasrani yang mempunyai peralatan yang canggih. Kalau sebut kata golongan misioneri Yahudi, misioneri Nasrani ni hebatlah dari segi apa? Segi nak menakluki umat Islam itu sendiri. Jadi dan seterusnya serangan di segi pemikiran. Maksudnya dari segi teknologi itu umat Islam ni orang yang cerdik naknya, orang yang hebat. Tetapi bila mana dalam keadaan umat Islam itu didedahkan dengan material, dengan serangan pemikiran yang disebut sebagai ghazwatul fikr, maka yang ini dah akan jadi gelimpangannya. Sebab tu hari ini golongan Yahudi dia boleh ambil separuh bulatan daripada bangsa Arab itu untuk apa? Untuk memecah belahkan, hingga tak boleh nak ambil pun Palestin. Kalau logik kita ni kata Israel tu kecil je, Arab dia ludah sikit je, tenggelam dah negara Palestin. Tapi tak boleh ambil sebab apa? Sebab dihidangkan dengan apa? Dengan kebendaan pemikiran berpuak-puak, hingga tidak boleh mengambil balik kerajaan Palestin waktu itu. Jadi itu yang disebut kata apa? Nabi kata di akhir zaman ini Nabi tidak harap kepada bangsa Arab untuk membebaskan Palestin, tapi Nabi akan menunjuk kepada apa? Kepada tempat tu di timur akan membebaskan Palestin. Yang kita tahulah timur mana tahu, adakah kita ke belah mana, wallahu alam. Tapi Arab tidak boleh membebaskan Palestin tersebut. Kendati pun ujian-ujian yang sangat berat ini telah melanda umat Islam di sepanjang sejarah, namun mereka masih wujud dan masih memiliki harga diri dan peranan yang hebat di dalam peta dunia hari ini. Jadi Islam ini tidak akan lenyap dan tidak akan hilang. Macam kita katalah, tidak hilang Melayu di dunia kan? Tapi Islam Arab itu dia akan hilang, tetapi Islam itu tidak akan hilang. Dan kalau kita pergi dengan negara yang lain, kita akan tengok bagaimana amalan-amalan mereka masih lagi dalam keadaan meletakkan ataupun mengamalkan syiar Islam itu sendiri. Cuma nak meletakkan kekuatan itu masih lagi tak ada. Sebab tu Islam itu hari ini diberikan dengan keindahan dia dulu, dan keindahan dia dulu. Maka nanti di akhir zaman nanti orang tak memikirlah tentang apa? Tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan teknologi yang hebat, dengan apa? Dengan kemampuan boleh menjajah, tapi mereka akan melihat kembali kepada apa? Kepada akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Macam hari inilah ilmu pengetahuan tu banyak berada di mana? Ilmu secara maya ni banyak. Cuma ilmu yang realiti yang ada pada kita hari ni apa dia? Akhlak, adab, budi pekerti, itu tak ada dalam media sosial hari ini. Maka hari ini, akan selepas ni manusia dia akan merujuk kepada apa? Kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai syama'il Muhammadiyah. Dengan apa? Dengan akhlak Nabi, kesempurnaan akhlak Nabi itu akan kembali kepada Islam di akhir zaman nanti. Jadi maksud dia, teknologi yang banyak, yang hebat hari ini, ramai akan pening kepala. Memang memudahkan urusan dunia, tetapi kalau mengambil itu secara totalnya, mereka tidak akan kembali ambil balik kepada akhlak, budi pekerti, akhlak mulia ni tak ada dalam sistem orang apa, dalam media
sosial pada hari ini. Jadi maksudnya akhir zaman nanti dia akan kembali balik kepada kita. Dengan apa? Dengan melihat, dengan mengambil ciri-ciri yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Walau bagaimanapun, walaupun ada di kalangan umat Islam sekarang ni orang yang tidak mempedulikan tentang hal-hal keagamaan, namun masih ramai di kalangan mereka golongan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu agama dan bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu agama dan berjanji setia untuk memperjuangkannya. Betul, hari ini kalau kita tengok di universiti pun dah ada dah bangun dah balik dari segi apa? Pengajian-pengajian yang berorientasikan Islam. Dulu kita kata apa? Kos kulineri tak ada hak penyediaan halal, tapi hari ni dah ada halal. Apa lagi? Teknologi, kan? Duk kaji-kaji tak ada pun. Lah ni ada teknologi Islam, ada dah semua. Sebab apa? Zaman yang terakhir ini dia akan kembali kepada Islam. Dia buat pakej-pakej yang akan menguntungkan umat Islam. Tu. Dan jadi pada hari ini ni janganlah dalam keadaan kita mengambil jalan untuk apa? Menimbulkan hal-hal. Habis kuat dah. Golongan ni dia kata apa? Habis kuat, dia petikai balik, dia kata adakah Nabi buat? Tu golongan ni. Jadi bila dia mempertikaikan, orang akan jadi syok. Jadi syok ini, satu hari orang akan kata, oi, Nabi tak buat lah. Nabi tak buat lah. Bila Nabi disebut kata Nabi tak buat, maka habis dari segi situ dah hilanglah, terpadamlah syiar Islam itu sendiri. Jadi kita nak kembalikan balik apa yang dilakukan oleh para sahabat, maka kita mengambil jalan balik. Itu maksudnya apa? Ambil balik apa yang, sebab apa? Kebanyakan yang mengatakan Nabi tak buat, kan, amalan-amalan itu, amalan bid'ah itu seolah-olah menyekat kegemilangan Islam itu sendiri. Jadi kita ambil, kita tunjukkan balik syariat. Dan orang nak tengok kata hebat tak hebat kita ni dalam keadaan apa? Ramai itu kita boleh melakukan sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat, maka kembalikan balik. Kalau kita nak ambil jalan kata Nabi tak buat, Nabi tak buat tu, jadi pakai kita. Sebab Nabi tu siapa? Nabi Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat. Jadi kita kena ambil lah jalan-jalan yang ditunjukkan oleh apa? Oleh sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kita pada hari ini. Itu antara poin yang utama dalam kita nak mengembalikan balik kegemilangan Islam itu sendiri. Walaupun ramai di kalangan umat Islam dan telah hancur akhlaknya, namun masih ramai lagi di kalangan mereka golongan yang berakhlak tinggi dan berbudi pekerti luhur. Dan sebab tu hari ini kalau kita tengok dalam media sosial pun ada jenis akhlak-akhlak yang tak elok dipamerkan. Betul lah. Buka tengok semua tu hak jenis melompat-lompat ni semua golongan yang tak elok. Betul lah. Golongan yang hebat, yang baik ni dia tak akan melayari media-media sosial, dia tak akan melayari. Ada lagi golongan yang banyak, kan? Sebab tu kalau kita tengok pun, kita kata ambil peratusan kata umat Islam hari ni betul, kan? Sebab apa? Sebab golongan yang tak ada jati diri ni dia akan guna media sosial ke arah yang tak elok, betul. Tapi kalau kita ambil dari segi apa, golongan yang tidak terlibat, mereka mengetahui tentang hiburan-hiburan yang tertentu tapi mereka tidak terlibat, itu ada lagi golongan yang ada. Sebab itulah kalau kita nak mengaji, nak bertalaqi, kan, tidak bolehlah kita mengambil jalan dari segi apa? Jalan melihat kepada media sosial, tetapi mengambil jalan kepada bergurulah, yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, disebut, ya akhi lan tana ilma illa bisittatin, wahai saudaraku, kita tidak akan dapat ilmu kecuali 6 yang kena ada, 6 perkara kena ada pada kita. Yang pertama zakat. Orang yang cerdik, orang tak cerdik, dia akan melihat kepada media-media sosial untuk mengambil ilmu dia. Wa hirsin, dia tamak dalam mengambil jalan apa? Jalan pemahaman dia. Ada majlis ilmu dia datang, ada dapat ada kedengaran majlis-majlis yang berkaitan dengan ilmu Islam tu dia akan ambil. Wa ijtihadin, yang ketiga ialah golongan yang bersungguh dalam arti kata mengambil jalan apa yang dibuat oleh Nabi ni, diamalkan dalam hidup dia. Jalan yang Nabi apa? Jalan kebaikan lah. Kalau ibadat, apakah manfaat-manfaat yang ada?
dalam ibadat tersebut hingga dia sendiri boleh mengamalkan. Kan? Wa bulghah, ada kemampuan sikit, ada tambang sikit kalau pelajar lah untuk nak sampai kepada tempat nak mengaji tu. Kan? Dan yang kelima, wa irsyad ustazin, yang ni petunjuk kepada guru. Petunjuk kepada guru ni adalah guru yang mursyid, orang yang soleh, orang yang apa, yang hebat perangan dia. Dia tidak akan mengambil guru-guru yang tidak ada apa, yang tidak mursyid. Sebab tu dah pada ulama yang nak menyusun, nak ambil orang kata apa, khazanah-khazanah ilmu daripada zaman terdahulu ni, dia mengambil di kalangan orang-orang yang apa, yang ada sanad daripada mana, daripada guru ni, pada guru ni, pada guru ni, sampailah ke Rasulullah SAW. Sampai tahu tu guru tu kalau boleh nak tengok, nak ambil dari situ. Ada setengah orang nak ambil guru, dia punya apa, YouTube dia tak jadilah. Sebab tu guru tu penting. Kan? Ataupun ambil orang yang belajar agama betul-betul, kan, tahu tentang hukum hakam, boleh dirujuk dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keenam, kata Imam Asy-Syafi'i, dia kata masilah watuliz zaman, kena sepanjang masa. Mengaji tak boleh sikit-sikit. Kan? Bukan kita mengaji jenis pergi pukul 7 pagi, pukul 3, tak. Mengaji tu proses daripada anak-anak. Tetapi proses yang kita ni apa dia? Sentiasa mengambil jalan apa? Jalan ilmu pengetahuan. Kalau pergi dengar ceramah pun ambil jalan-jalan yang ada poin-poin yang tertentu. Kalau buka rakaman pun ambillah jalan-jalan yang ada ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya ilmu tu dia sentiasa watuliz zaman, dia sentiasa apa? Sepanjang masa. Sebab itulah ilmu yang terdahulu di zaman terdahulu, ilmu yang mutaakhir dan ilmu yang ke depan. Kalau zaman dulu kita kata ilmu turas Islami lah. Kan, kalau baca kitab pun nak baca pun tak tahu titik macam mana, nak bukti tang mana zaman dahulu. Kan? Mai zaman kita ni titik dah ada dah. Cuma isi itu ada dah. Bila mai zaman ke depan ini, tengok macam mana digunakan teknologi untuk mengadunkan zaman ilmu zaman terdahulu dengan ilmu yang terkini. Itu di antara pemahaman yang kita ambil. Dan kita kata macam inilah. Dan dalam kita nak menuju, kita nak kereta, kita nak menuju ke suatu tempat, pastinya ada 3 benda yang kita kena tengok. Apa dia? Mula-mula kena ada minyak lah. Nak kereta ni, tak ada minyak tak boleh. Dia ada apa? Cermin pandang belakang satu. Ini perumpamaan, kita beranalogi. Yang kedua lagi apa dia? Kiri dan kanan. Itulah yang disebut sebagai pemandu kita lah, umat Islam ni. Kita kena melihat zaman silam tu sebagai zaman kita. Apakah kekurangan, apakah kelebihan zaman terdahulu? Ambil yang tu. Kan? Ada lampu cermin tengah kalau tak ada, pandang belakang tak ada, insya-Allah kita tidak akan tahu apa yang ada di belakang kita. Itu disebut sebagai analogi kita dalam kita nak mengambil jalan ke depan untuk menuju kejayaan. Sebab tu kita kena mengambil jalan sejarah-sejarah yang berlaku pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah, kerajaan Bani Umayyah. Pada ketika itu boleh menakluki hinggalah ke zaman pengakhiran, itu disebut sebagai zaman kerajaan Osmaniyah, yang terakhirnya di mana? Di Turki yang hari ini. Sebab itu jangan risau. Setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seorang mujaddid. Untuk apa? Untuk memperbarui kehidupan manusia. Nabi tak ada dah waktu tu. Kita pun tak ada Nabi dah. Setiap 100 tahun akan muncul satu lagi golongan, dia sebut sebagai mujaddid. 100 tahun akan wujud mujaddid, sampailah dunia ni berakhir begitu. Itu sebut kata kegemilangan Islam itu akan berlaku dalam keadaan mana? Bila mana pendekatan ilmu itu dibawa dalam keadaan yang bersungguh-sungguh, dan orang yang mengambil jalan bersungguh itulah yang akan menjadi mujaddid, pembaharuan dalam Islam. Kalau kita menuju zaman apa? Zaman Jawid Al-Afghani, zaman banyaklah. Kalau kita baca sampai hari ini ni, kita tak nampak lagi siapakah mujaddid Islam pada abad yang 21 ni. Kalau zaman terdahulu disebut kata apa? Muhammad Al-Ghazali. Itu di antara tokoh yang kata pembaharuan dalam Islam itu.
Cuma jalan kita nak dapat kemenangan, kemampuan kita yang paling utama ialah dengan kita apa? Menanamkan, iaitu ilmu pengetahuan, iaitulah ilmu yang berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni penting. Sebab kita tak tahulah sampai tak sampai. Mungkin generasi akan datang ni dia akan hidup lagi, lebih lagi. Maka kalau dah pasak akidah itu tidak sempurna, tidak kuat, maka bolehlah berlaku kegelinciran dalam akidah tersebut. Sebab itulah pengaji berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam tu, ilmu-ilmu teras itu kena ambil. Yang pertama ilmu yang berkaitan dengan fardu ain dulu. Apa dia? Ilmu tauhid, ilmu fiqh. Itu kena ambil dulu. Supaya yang ni lah sebagai bekalan kita. Kalau kita tinggi macam mana pun, kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua mesti tak dapat tidak, kita kena ikut syariat Nabi SAW. Syariat ni lah yang nak bantu kita, nak membantu kita buat amal ibadat kita ni sah ataupun tidak. Kalau kata akidah hebat dah, tapi jalan untuk melakukan ibadat ni tak ada, tak elok, ataupun fiqh kita tak kena, maka tak sah kita sampai bila-bila. Kalau kita fiqh kita hebat dan buat kena, tapi buat tu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tak ada sifat yang sebagai tauhid tu tak ada. Bila tak ada tauhid, tak ada gunalah kita hidup di atas muka dunia ni buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara yang disebut sebagai hal-hal yang berkaitan dengan pastinya kemenangan itu akan menjadi milik Islam, insya-Allah. Dan disebut lagi, walaupun aktivitas Islam ditindas dan diseksa di suatu tempat, namun di tempat yang lain mereka masih disanjung dan dihormati. Begitulah seterusnya umat Islam tidak akan lenyap dari permukaan bumi ini sehingga sampai pada suatu waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ketika dunia sudah hampir kiamat. Ini terakhirlah dunia ni, tak tahu bila. Maka pada waktu itu Allah Ta'ala akan mematikan semua orang-orang Islam dengan tiupan angin yang lembut yang datang dari negeri Yaman, dan yang tinggal setelah itu hanyalah orang-orang yang jahat atau orang kafir. Maka pada waktu itulah kiamat akan terjadi. Baik, jadi kita nak ambil jalan kata angin yang datang daripada tiupan angin yang lembut yang datang dari Yaman, negeri Yaman. Negeri Yaman ni kalau kita sampai, dia tak ada pokok macam kita ni, tak ada. Kan? Sebab tu kalau tengok dari segi apa, dia orang kata apa, dia bergunung ganang. Kan? Kalau nak satu tempat ni bergunung ganang. Kan? Sumber-sumber ni ada satu golongan, satu tempat itu yang hari ni disebut kata apa, Hadramaut tu. Tempat itu banyak di antara ahli bait, yang mana mereka total ambil jalan macam zaman dahulu, zaman Nabi SAW, kembalikan balik kehidupan mereka tu seperti zaman Nabi SAW. Tapi bukanlah dia tolak dari segi apa, kemampuan dari segi teknologi tu, dah ambil, dia mengembalikan balik jalan kehidupan Rasulullah SAW tanpa mengenepikan kehidupan yang berkaitan dengan teknologi. Telefon ada juga, spek mata ada juga, hitam untuk apa, untuk menahan daripada cahaya matahari. Apa lagi, kasut ada juga. Cuma mengembalikan kehidupan macam mana kehidupan Nabi SAW, dengan berziarah, dengan memperbanyakkan ibadat, dengan apa, dengan membantu manusia itu. Tapi teknologi tidak dipinggirkan dalam kehidupan pada ketika itu di Yaman lah. Kan? Kita kalau ambil zaman kita hari ni, ambil teknologi, lupa tentang apa, ibadat kita, solat kita lupa. Kan? Kalau ambil teknologi, luput waktu solat kita. Tu kita. Tapi di sana, walaupun teknologi itu hebat macam mana sekalipun, maka amalan-amalan yang dilakukan, yang ditunjukkan Nabi SAW tu sentiasa jalan. Itu dah di antara dia. Jadi inilah disebut kata ada satu golongan yang akan menang. Dan hari ini banyak orang mendakwa mereka telah menang. Ini umumlah. Tetapi kemenangan itu juga dilihat dari dua aspek.
Kalau kemenangan itu mengikut Nabi SAW, insya-Allah itulah kemenangan yang hakiki. Kalau menang itu tetapi dengan jalan tidak mengikut sunnah, tidak mengikut sunnatun Nabi, sunnah Rasulullah SAW, maka itu bukan menang yang hakiki, tetapi menang hanya sekadar hissi ataupun kulitnya sahaja. Itulah di antara hadis yang dapat kita simpulkan pada pagi ini berkaitan dengan golongan yang la yazalu ta'ifatu min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Jadi itu di antara golongan yang disebut sebagai sentiasa ada di kalangan umatku ini, golongan yang sentiasa menang dalam memperjuangkan mereka. Menang ni bukan kita berjaya. Menang ni dalam keadaan meletakkan kedudukan Islam itu di puncak dia. Itu bukan menang cakap ni lawan, berdebat dengan orang menang. Itu bukan kira lagi. Meletakkan Islam tu di tempat yang paling mulia. Orang nampak Islam tu hebat naknya. Kita menang ni lain. Kita nampak dari segi apa? Perdebatan, kawan tak boleh cakap, kita lah menang. Sedangkan Nabi kata, walaupun kita dalam perdebatan itu kita berada pada tempat hak yang betul, tapi kita diam, kita menang naknya. Apalagi Nabi kata, orang yang hebat bukanlah orang yang boleh menjatuhkan musuh, tetapi orang yang hebat orang yang boleh mengawal kemarahan. Itu pemenang juga. Kita jangan ambil kita menang ni cakap banyak, kita lah menang tak. Kita boleh mengutarakan idea, kita lah menang. Padahal orang yang ada idea banyak, dia tidak mahu ada permusuhan, maka dia juga golongan yang menang. Itu disebut oleh Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan inilah pengisian kita untuk kita mengambil jalan kemenangan yang ditafsirkan dalam Islam itu pelbagai aspek. Bukanlah menang itu dilihat dari segi hebat berjayanya berada di kemuncak, tetapi pada hakikatnya di bawah itu tidak mempunyai kekuatan. Yang kemenangan itu bermula daripada apa? Daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW sampailah pengakhiran umur ataupun umur Nabi SAW yang tu. Dan kemenangan itu pelbagai tafsiran. Maka yang paling hakiki daripada kemenangan yang meletakkan syiat dan syariat Allah Subhanahu wa taala berada di kemuncaknya. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemenangan yang hakiki. Itulah kemenangan yang kita akan raih di hari akhirat. Jadi itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma amin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.